Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari tu kan Nina ada scroll Twitter tau. Lepas tu Nina terjumpa satu thread seram ni pasal rumah puaka. Cerita dia memang seram guys, sebab gangguan-gangguan dekat rumah dia tu memang gila-gila. Lepas tu ramai juga yang komen dan kongsikan kisah seram diorang pasal rumah puaka. Jadi Nina rasa tertarik tau untuk kongsikan cerita tadi ni dengan korang, in case korang tak baca lagi lah kisah dia. Lagipun dah lama Nina tak buat reaction kan, asyik cerita pasal crime je. So hari ni apa kata kita relax dan chill sikit. Kita layan kisah seram pendek dari Twitter pula. Let's go, and so without wasting any time, let's get started. Thread kisah seram ni bermula dengan cerita Natasha Anwar. Dia cerita yang dia membesar dekat sebuah rumah yang memang puaka habis dan dia dah pun pindah dari rumah tu sejak 10 tahun yang lepas. So sekarang ni rumah diorang tu telah disewa oleh pekerja asing dan geng pekerja asing ni pun kena kacau juga guys. So Natasha ni pun ceritalah kenangan dia sikit apa yang terjadi dekat dalam rumah tu. Jadi dia kata dalam rumah dia tu tempat yang paling keras sekali adalah master bedroom, dan master bedroom ni dekat tingkat 2 dan bilik tu memang besar lah. Asalnya bilik tu memang bilik mak dia tidur, tapi disebabkan selalu sangat kena kacau jadi mak dia pun dah tak tahan, so diorang pun berpindah bilik. Lama jugalah bilik tu kosong, akhirnya kakak dia pun pindah masuk bilik tadi. So sejak kakak dia pindah tidur dekat bilik tadi tu kan, akak dia selalu kena tindih dengan benda yang besar, hitam, berbulu dan bermata merah. Kadang-kadang tu bila kakak dia tengah layan lagu dekat radio ni kan, tiba-tiba boleh bertukar lagu. Bukan tu je, kadang-kadang akak dia terdengar bunyi orang berjalan atas bumbung pakai gelang kaki. Pernah satu hari tu musim bulan hantu dan orang Cina ni pun letaklah makanan sebagai offering kan, dan dia kata kucing dia pergi makan. Malam tu kakak dia tengah tidur, tiba-tiba terbangun sebabnya mak dia masuk ke dalam bilik dia, hempas pintu dalam keadaan muka yang sangat marah, and then tengok kakak dia tak cakap apa-apa. Lepas tu mak dia keluar. Esok tu kakak dia pun tanyalah mak dia pasal kejadian malam tadi, dan mak dia cakap tu bukan dia. So memang banyaklah kisah-kisah seram, pelik dan misteri yang terjadi dekat rumah dia. Bila diorang panggil orang datang perubat ke rumah diorang kan, jawapan perubat-perubat ni semua sama je, itu memang tempat dia. Kalau nak halau dia keluar pun dia memang takkan keluar sebab tu tempat asal dia. So diorang ni ada pilihan sama ada nak stay dengan benda tu bersama-sama ataupun pindah keluar. Jadi diorang pun decide untuk keluar dari rumah tu dan jual rumah diorang. Akhirnya rumah tu pun terjual dan telah dibeli oleh sepasang suami isteri yang berbangsa Cina. Diorang beli rumah tu pun sebabnya nak hadiahkan kepada anak menantu diorang, dan diorang siap renovate lagi rumah tadi. Tapi dikatakan anak menantu dia duduk dekat rumah tu tak sampai 2 tahun pun guys, sebab diorang pindah keluar lepas tu, dan rumah diorang tadi tu telah disewakan kepada pekerja asing pula. So nasib pekerja asing tu pun sama jugalah dengan penghuni-penghuni sebelum ni, yang mana diorang pun kena kacau. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang kisah-kisah yang terjadi dekat rumah Natasha tadi. So Nina akan share pula lah beberapa komen yang kongsi pengalaman seram diorang dekat rumah puaka juga. Jadi jom kita baca sama-sama. Okey, cerita yang pertama ni dikongsikan oleh Aisyah. Dia cakap, sama macam kes rumah aku ni. Bezanya family aku masih stay dekat situ, and rumah tu ayah aku beli masa bank lelong. Dah beli baru tahu owner lama beli tanah and renovate guna duit ekor dia main. Sampai tergadai nyawa anak dia sebab perjanjian dia dengan benda tu. Sampailah dah lali dengan gangguan, tetamu yang tidur situ semua dikacau. Dah tak heran kacau kita orang. Sampailah beberapa kali panggil orang untuk bersihkan rumah tu. Rata-rata cakap dalam tanah rumah owner tu dah tanam tangkal. Tu penunggu rumah tu tak boleh pergi ke mana-mana. Benda berbulu tu lah. Orang cakap benda berbulu tu si hantu raya. Lagi-lagi dia boleh menyerupai orang yang kita kenal. Now rumah tu dalam rumah dah tak ada dah. Luar rumah saja. Kadang orang cakap lalu nampak tengah berkayut dekat meter air lah, berdiri depan pagar lah. Seram ingatkan balik. Nak dijadikan cerita, mula-mula duduk situ teruk kena kacau sampai pakai 3 bilik je. Bilik lain semua kosong. Masa kita orang bersihkan rumah tu, memang banyak ya barang lama owner tu tak kemas. Sampai kita orang kemas bilik stor bawah tangga, jumpa kapas dengan baki kain kapan. Tapi Nina tertanya-tanya dekat sini, sebenarnya apa perjanjian owner lama tu dengan benda tu sampai nyawa anak dia terkorban kan? Macam misteri kan? Tapi dia tak cerita habis, dia cerita takat tu je. Okay, next story ni daripada Wawa. My house pun ada penunggu pontianak umur beratus tahun. After 12 years baru dapat tahu ya. Selama ni dengar je orang yang lalu lalang tengah malam or pagi buta nampak checkpoint depan rumah saya. Dapat tahu bila hire bibik dari Indon, dia nampak, and memang satu rumah ni kerap sakit kepala. And bibik tu cakap that thing duduk atas kepala kita orang. Checkpoint tu umur beratus tahun dah, memang dia munda mandi je dalam rumah kita orang. No wonder kalau ada orang luar datang tidur rumah mesti kena ganggu. Tapi yang baiknya dia tak ganggu penduduk rumah tu, so kita orang biar je dia dalam ni. Apa perasaan korang kalau korang tahu dalam rumah korang tu korang tinggal dengan benda tu juga? Dia memang tak kacau korang, tapi
Nina rasa Nina mesti akan overthinking nak pula kalau Nina duduk seorang. Okey, macam sekarang ni Nina memang duduk seorang. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. Tak ada apa-apa kot, insyaAllah. Okey, next ni daripada Z Property. Family wife masa diorang muda-muda dulu pernah kena. Antara yang seram, ipar tengah solat, benda tu menjelma betul-betul sebelah muka dia. Wife tengah tengok TV seorang kat rumah, rasa benda tu lalu depan dia, TV jadi macam rosak. Lepas tu kedegang langgar sliding door. Ini macam tiba-tiba sangat kan benda ni kan. Okay, next. Yang ni daripada BRG Kim Yuna. Mungkin macam tu lah kot kan nama dia. Dulu masa kecil, usia dalam 9 tahun, suka main seorang dekat master bedroom. Dalam tu ada katil kayu cengal, siap dengan ukiran ala tradisional Melayu dulu. Aku tak ada adik-beradik. Balik dari sekolah lepas menang lawan tudung botol, aku suka baling tudung botol aku menang dekat lantai. So one day tu, masa malam aku main penutup botol dekat bilik tu, satu terlepas masuk bawah katil usang tu. Aku malas lah nak masuk bawah tu, gelap, habuk teruk dan lantai simen sejuk. Aku senang alergik nanti. Tiba-tiba penutup botol hilang tadi tu, ada yang baling balik dekat aku. Aku macam blur kejap. Aku excited instead of patut, rasa seram dan hairan. Aku dengan bodohnya balinglah balik penutup botol tu masuk ke bawah katil usang tu. Kali ni penutup botol tu dah tak ada siapa pun yang baling balik dekat aku. Aku jadi frustrated. Aku belah keluar bilik tu, tapi masa toleh ke belakang, aku nampak makhluk tu bawah katil. Oh shit. Oi, ini memang meremang weh. Sumpah meremang. Patutnya betul lah kan. Sepatutnya dia rasa seram bila benda tu tiba-tiba penutup botol tu terpelanting keluar daripada bawah katil. Sedangkan dalam bilik tu memang tak ada siapa-siapa. Dia boleh pergi baling pula. Yelah, namakan budak-budak innocent kan, tak terfikir benda-benda pelik ni. Lepas tu nak keluar bilik nampak pula dekat bawah tu. Dah rasa meremang sampai ke kaki guys. Okay, next. Yang ni daripada makcik. Aku pun pernah main sorang-sorang masa aku tunggal. Aku mengira sorang-sorang. Dia ketuk cermin tingkap bilik aku. Aku berinteraksi dengan dia, tapi hanya nampak bayang sebab cermin aku. Aku tanya dia, dia hanya angguk geleng je. Angguk geleng-geleng. Okay, next. Yang ni daripada Irwan. Ada sebenarnya orang yang hidup coexist dengan makhluk halus. Aku pernah masuk sebuah rumah sekitar Bukit Tungku. Rumahnya sangat mewah, hiasannya dibuat daripada emas dan permata. Cantik. Tapi rumah tu juga adalah laman rumah bunian. Terkadang tuan rumah akan dengar bunyi laluan air, padahal rumahnya terletak di tingkat belasan. Terkadang di dinding akan nampak lumut bercahaya, bunyi unggas macam duduk di tengah hutan. Terkadang akan nampak bayangan pendekar-pendekar berkuda tengah melintas. Ada waktu dia dapat barang pelik secara tiba-tiba, macam keris, pedang, baju besi dan lain-lain. Tapi bila kita orang tanya, tuan rumah cakap ada dapat, tapi sebab takut semua dia dah buang ke sungai. Oh, kes ni masa aku temankan kawan aku yang boleh ubatkan orang lawat rumah. Okey, maksudnya dia teman kawan dia tu pergi berubat orang. So masa ni lah dia terjumpa rumah yang dekat Bukit Tungku tu, rumah yang orang duduk, tapi pada masa yang sama bunian pun duduk juga. Jadi Nina nak tahu jugalah kod-kod korang ni ada pengalaman yang korang tinggal serumah dengan bunian. Cik komen sikit, okey? Okey, cerita yang seterusnya ni daripada Wani Latif. Okey, dekat Bido. I grew up in Bido. Kat sini I can say memang selalu kena kacau. Probably ramai orang tak suka kita orang. First time kena kacau is pukul 3-4 pagi. Pintu bilik kena goncang macam ada angin taufan dekat luar. Thank goodness we all semua tidur dalam satu bilik sebab ayah outstation. Okey, kisah yang kedua pula. Aku dan adik pergi lipat baju dekat ruang tamu belakang. Tiba-tiba dengar suara ayah bagi salam. Kita orang pun berlari pergi buka pintu. Yelah, excited ayah balik kan. Masa nak buka pintu, tanya, ayah ke? Tapi tak ada orang jawab pun. Kita orang memang selalu confirm balik, just in case, sebab parents selalu pesan check dulu sebelum buka pintu. Then tanya lagi, ayah ke? Tak ada orang jawab juga. Check sliding door, memang tak ada orang dekat luar. So siapa yang bagi salam tadi? Kisah yang ketiga adalah flat guru di Ipoh. Mula-mula duduk sini memang orang dah rumus kata sini tempat hantu, tapi apakan daya, rezeki mak kerja dekat sini. But to be honest, tak pernah setenang duduk dekat sini sebab orang tak ramai, angin sepoi-sepoi basah, rumah memang tak panas walaupun tak ada aircon. Benda paling rare jadi dekat sini ialah lesung batu tiap malam hilang. Tapi esok pagi elok ada kat tepi dapur. Bukan sekali dua, boleh kata hampir setiap malam. Mak selalu cakap tak apalah, makhluk Allah yang lain pun nak pinjam. Cerita yang keempat, jadi dekat aku sendiri, aku tengah duduk tengok TV. Tiba-tiba dari ekor mata aku nampak adik perempuan nak duduk sebelah. Aku pun tegur lah. Tiba-tiba toleh sebelah tak ada orang pun. Takkan pernah lupa kejadian ni. Terus tutup TV, masuk bilik. Dan cerita yang terakhir, iaitu cerita yang kelima. Adik aku dulu suka selfie rakam diri shot sendiri dalam bilik. Time tengah rakam tak perasan apa-apa pun. Lepas dia tengok balik rakaman, ada satu kelibat rambut panjang, baju putih dekat sudut bilik. Aku sendiri tengok video tu, tapi dah delete, tak boleh tunjuk. Okey, yang ni daripada Ain pula. Tiba-tiba teringat kisah Ain nampak adik
melompat dekat tangga. I tengah buat homework menghadap pintu bilik. Pintu tu memang I open and straight away menghadap tangga. Tengah duduk menulis, tiba-tiba nampak kelip adik melompat. So I jerit lah, jangan melompat dekat situ, nanti jatuh. Lah, rupanya adik I dekat bawah tengah tengok TV. Mak I siap tanya, I jerit dekat siapa? Okay, next yang ni daripada Syaimah Syuhaimi. Okay, rumah kami berhantu, tapi selalunya yang kena kacau adik, abang, arwah tok dan tetamu yang tidur situ. Lepas banjir besar Kelantan, jumpa minyak dalam botol bawah tanah. Minyak dalam botol dengan kertas tulis nama mak abah. Ringkasnya, lepas tu parents cerai juga. Sampai sekarang tak tahu siapa yang letak minyak tu. Rumah terbiar sekarang tak ada orang. Orang kampung cakap kadang-kadang nampak orang duduk pusing-pusing rumah berupa adik saya. Nampak perempuan bertengek dekat pagar dan macam-macam lagi. Wish, mak ayah dia kena sihir ke? Mungkin minyak takkan minyak dagu kan? Minyak apa? Minyak pemisah lah kot Tapi serius lah, manusia zaman sekarang kalau dengki ni memang suka main dengan ilmu hitam. Sebab dengki busuk hati tengok orang bahagia. Semoga kita semua dijauhkan dengan orang-orang macam tu, insyaAllah. Okay, yang ni daripada G pula. Dia cakap, rumah aku dulu pun berhantu. Mak aku selalu nampak ada bayang orang jalan-jalan depan rumah, tapi tinggi sampai sliding door, rumah flat. Lepas tu mak aku terjaga waktu 2-3 pagi macam tu, nampak aku tengok bola. Lepas tu tegok suruh aku tidur. Aku buat bodoh je. Rupa-rupanya bukan aku. Komen yang seterusnya daripada NVD. Okay, teringat dulu cerita dalam 11 atau 12 tahun yang lepas, aku dengan adik suka rekod cerita yang kita orang terlepas tengok. Ada sekali tu bila nak tengok balik cerita yang kita orang dah rekod tu, dengar ada suara mengilai. Padahal masa tengah tengok cerita tu tak ada pun bunyi orang gelak ketawa. Suara mengilai yang dekat sangat, macam betul-betul dia dekat tepi phone yang kita orang guna untuk record tu. Suara mengilai macam nenek kebayan. Meremang bulu roma masa tu. Lepas tu apa lagi, terus delete lah. Sejak tu memang dah tak berani record cerita. Okay, ini adalah last story komen yang Nina jumpa. Okay, yang ni pula daripada Ginosaurus. Okay, terus aku teringat zaman form 6 dulu, aku nampak kelibat budak tanpa muka dekat hujung bangunan. Siap main pekebu lagi masa aku buat assignment dekat foyer sementara nak tunggu kawan datang. Lama aku perhati sebab nak kepastian. Tapi salah aku juga sebenarnya. Okay, yang ni seram Korang boleh imagine tak? Korang tengah tunggu seorang dekat foyer. Lepas tu ada seorang budak yang korang tak nampak muka dia, macam peekaboo. Seram. Merembang bila imagine benda ni. Okay, Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina, cerita seram pendek daripada Twitter untuk hari ni. Kalau korang ada pengalaman-pengalaman seram yang korang tak boleh lupa, korang boleh komen dekat bawah sebab Nina nak baca juga. Okay, and yeah, that's all for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy dengan kisah seram yang Nina kongsikan tadi. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.